Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'. Terutamanya saya ucap terima kasih pada semua yang menyusung diskusi Madrasah Doa. Saya akan membicarakan Al-Faslul Khamis, fasal yang kelima, dalam membicarakan sifat-sifat nafsiyah, sifat-sifat yang sepatutnya ada pada diri seorang pendakwah. Dan saya ucap terima kasih kepada Akademik Didik Ulama Amilin yang dipimpin oleh pengarahnya Fadil Ustaz Ramlan. Dan saya juga harap agar urus dia belia sukan NGO agar dapat juga memaklumkan dan memanjangkan diskusi kita ini kepada anak-anak muda. Sudah tentu saya mengharapkan ada anak-anak muda mengambil perhatian tentang kerja-kerja dakwah ini. Tidak dinafikan bahawa kerja kebajikan itu besar, sukan itu penting, dan banyak kerja-kerja Islam ini. Tetapi kerja dakwah adalah kerja yang sangat sukar, yang memerlukan pelapis generasi anak-anak muda yang ada pada hari ini melangsungkannya, insya-Allah. Sudah tentu dalam kita melaksanakan kerja dakwah ini perlu kita hiasi diri kita sebagai seorang pendakwah beberapa sifat yang penting. Ungkapan yang biasa disebut oleh ulama-ulama haraki, aslih nafsaka wada'u ghairak. Perbaiki dirimu dan ajaklah orang lain kepada agama. Kita tidak mahu kita menjadi satu kelompok yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kamu menyuruh manusia melakukan kerja-kerja kebaikan dalam keadaan kamu lupa diri kamu sendiri? Kita buat kerja kebajikan, gotong royong, kerja yang bagus, yang baik. Kita bersih tapak-tapak kawasan-kawasan banjir, kerja yang hebat. Wa tansawna anfusakum, tiba-tiba kamu lupa tuntutan terhadap diri kamu. Wa antum tatluna al-kitab, sedangkan kamu membaca kitab. Tidakkah kamu berfikir? Al-Ustaz Al-Syahid Hasan Hudaibi pernah menyebut, aqim daulatal Islam fi nufusikum. Fi nufusikum. Malam ni kita bincang sifat nafsiyah, sifat diri. Nufus. Tegakkan negara Islam dalam diri kamu, nescaya akan tertegak Islam di bumi kamu. Apakah kamu tidak melihat tentang diri kamu? Allah Ta'ala sentiasa mengajak kita melihat diri kita. Maka kita nak melaksanakan kerja dakwah, apakah sifat yang ada pada kita yang perlu kita hiaskan? Walaupun kita tidak sempurna, tidak lengkap, tapi kita berusaha untuk membinanya. Setelah kita sebelum ini mengetahui kelebihan kerja dakwah,
wajib menyampaikan dakwah. Hebat dan mulianya orang melaksanakan kerja dakwah dan pendakwah, dan kedudukannya di sisi Allah, bahkan di sisi manusia yang jujur, yang baik. Maka hari ini kata pengarang kita ini, insya-Allah kita cuba lihat secara ringkas, khususnya sahabat-sahabat kita yang tidak sempat untuk membaca. Saya cuba untuk membantu diri saya dan tuan-tuan agar ia menjadi bekalan juga kepada saya di akhirat, untuk memudahkan kemungkinan buku setebal ini, tuan-tuan, kita nak baca seorang diri. Allahu Akbar, ambil masa yang panjang. Tapi sekurang-kurangnya bila saya diskusi, saya sebut secara ringkas, kita tahu apa yang ada dalam kitab ini, dan kita berusaha untuk melaksanakan apa yang ada dalam kitab ini, insya-Allah. Walaupun satu huruf demi satu huruf kita tidak baca, demikian satu kalimah demi satu kalimah kita tidak baca. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu apa dia yang penting yang disebut. Yang beliau ataupun pengarang ini sebut, "Fama araka ba'da hadha illa mutatalli'an ila ma'rifatil usul an-nafsiyyah fi takwin ad-du'a wa i'dad al-ulama asa an yattasifa biha wa tatahalla bi afdaliha litakuna ad-da'iyah al-haqq alladhi yanfa'u bi da'watihi an-nas wa yata'atharu bi irshadihi al-bashar wa yaqumu bi dawrihi al-kabir fil islah wat taghyir wal inqadh wal hidayah." Kata dia, apa yang aku lihat untuk engkau, apa yang aku nak tunjukkan kepada engkau selepas ini, seolah-olah pengarang ini baca dengan kita seorang. Aku nak tunjukkan kepada engkau selepas kita berbicara tentang kelebihan, kewajipan dakwah, illa malaikan muttali'an, agar engkau meneliti, engkau melihat, ila ma'rifah, untuk mengetahui usul an-nafsiyah, asas-asas yang perlu ada pada diri fi takwin, dalam membentuk seorang pendakwah, dalam menyediakan seorang ulama, sehingga akhirnya dia memiliki sifat ini dan terhias dengan sifat yang paling afdal ini, paling mulia ini. Akhirnya dia menjadi pendakwah yang sebenar, yang boleh memberi manfaat kepada manusia terhadap dakwahnya, dan dia boleh mempengaruhi orang ramai dengan bimbingannya, dan dia mampu melaksanakan peranan yang besar. Islah, kerja kita sekarang ialah nak baiki manusia ni, tuan-tuan. Islah, nak baiki jiwa manusia, nak baiki akal manusia, nak baiki akhlak manusia, nak baiki kehidupan manusia, supaya bukan sahaja berfikir tentang duit, tetapi berfikir tentang pahala dan ganjaran. Wa taghyir, bagaimana nak mengubah diri kita, mengubah keluarga kita, mengubah masyarakat kita. Wal inqaz, nak menyelamatkan manusia. Hari ini orang mula bercakap tentang anak-anak muda kita, aplikasi sugar daddy, sugar baby. Allah, apa dia? Ini adalah usaha yang dilakukan oleh musuh untuk menghancurkan mahasiswa, menghancurkan anak-anak muda. Maka peranan kita besar, taghyir, bagaimana nak mengubah manusia ini. Wal inqaz, nak menyelamatkan anak-anak muda, nak menyelamatkan masyarakat, nak menyelamatkan negeri, nak menyelamatkan negara, nak menyelamatkan dunia. Wal hidayah, bagaimana nak membawa hidayah, petunjuk kepada manusia. Allahu Akbar. Kerja kita pak, islah, nak baiki, wat taghyir, nak ubah, inqaz, nak menyelamatkan manusia. Kadang-kadang kita nak menyelamatkan manusia ni bukan senang. Kita nak menyelamatkan dia, kita pegang tangan dia, dia marah kita pegang tangan dia, dia ingat kita nak ganggu dia. Wal hidayah, bagaimana nak kita mampu bawa petunjuk hidayah untuk hati-hati mereka. Maka kita yang nak melaksanakan kerja jihad, anak-anak muda yang bersama dengan saya, anak-anak muda yang ada di luar sana, yang memiliki benih iman di dalam hati mereka,
Mari kita bina diri kita memiliki asas-asas an-nafsiyah. Asas yang pertama yang disebut oleh pengarang tidak dapat tidak. Sebelum kita bertolak ke medan dakwah, sebelum kita bertolak berjihad, sebelum kita bertolak sehingga akhirnya untuk mati syahid di medan, tiada lain, ada beberapa asas yang kita letakkan dalam diri kita. Yang pertama, iman. Keimanan diketahui umum. Keimanan yang hina yataghalghal fin nufus. Iman mesti kukuh di dalam jiwa. Wa yukhalid bashashatahu al-qulub. Iman itu bercampur di muka hati kita ini. Huwa awwalu silah. Iman itu adalah senjata pertama yatasallahu bihil mu'min ad-da'iyah fi muwajahati sira'il hayah. Senjata yang pertama, tuan-tuan, iman. Tepuk dada tanya iman kita. Kerana seorang mukmin mesti berbekalkan senjata ini dalam menghadapi pertembungan kehidupan hari ini. Fi mujabahah, di dalam mendepani mughrayati dunia, godaan-godaan dunia hari ini. Allahu Akbar. Fabidunil iman, kata dia, tanpa iman yubtilu kullu silah. Tak ada makna yabtulu kullu silah. Terbatal semua senjata lain. Wa yabtulu kullu i'da. Terbatal segala persediaan lain. Wa tabtulu kullu dakhirah. Terbatal segala kehebatan lain. Iman. Seorang pendakwah mesti letak dalam lubuk hati dia, bila beriman kepada Allah dan segala rukun iman, yang ada kaitan dengan seorang pendakwah bahawa ajal di tangan Allah. Bila kita berdakwah, nak laksanakan kerja dakwah, antaranya kita akan hadapi gangguan, ujian, tribulasi. Kemungkinan sampai tahap kita akan dibunuh. Maka kita kena letak bahawa ajal di tangan Allah. Apa yang menimpa kita? Wa annama asabahu lam yakum liyukhti'uhu. Lam yakum liyukhti'ahu. Ini comel guna kalimah yang digunakan oleh pengarang ni. Wa annama asabahu. Sesungguhnya apa yang menimpa seorang pendakwah, lam yakum, bukan bermakna untuk menyalahkan dia. Bukan makna kita salah. Contoh, bila kita berjuang, orang halau kita, bila kita sampaikan agama, maknanya kita salah. Tidak. Wa annama akhta'ahu lam yakum liyusibahu. Dan sesungguhnya apa-apa yang menyalahkan kita, sesuatu yang menyebabkan kita tersalah dalam melaksanakan kerja dakwah, lam yakum, itu bukan musibah sebenarnya pada kita. Kadang-kadang kita buat kerja dakwah, ada buat salah, tapi bukan musibah. Itu ujian yang kita hadapi. Kita kena teruskan. Manusia. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Qul, katalah wahai Muhammad, lan yusibana, tidak sekali-kali satu musibah menimpa kita melainkan apa yang ditulis oleh Allah buat kita, huwa maulana, Tuhan yang melindungi kita. Wa 'ala Allah, dan ke atas Allah hendaklah bertawakal orang-orang yang beriman. Ini asas ataupun benih keimanan mesti subur di dalam hati kita sehingga dia tumbuh melahirkan keyakinan yang utuh, yang kukuh, sehingga membuatkan kita terasa tidak takut kepada apa yang akan berlaku pada kita. Walaupun sampai tahap kita akan mati, dibunuh, kita akan tetap bahawa ajal di tangan Allah. Allahu Akbar. Ini keyakinan yang ada dalam diri orang yang beriman.
Bila keyakinan ini adalah, kata dia, yataharrarul mu'min, seorang mukmin itu sendiri akan merasa merdeka minal khauf, daripada perasaan takut, wal jub, daripada rasa pengecut, wal jaz'i, daripada rasa gelisah, bimbang, takut, wa yatahalla, akhirnya dia berhias dengan rasa sabar, berani dan terus mara. Allahu akbar. Iman, tuan-tuan. Iman. Anak-anak muda yang saya hormati sekalian. Kita hari ini berhadapan dengan banyak ujian yang melemahkan iman kita. Banyak perkara yang membawa kita lemah iman. Bila musuh-musuh Islam, syaitan sedar bahawa orang Islam ini akan jadi kuat, pendakwah-pendakwah ini akan menjadi bersemangat dengan sebab iman. Macam mana? Mereka mesti melemahkan iman kita. Sayyidina Ali karramallahu wajah, ketika dia berhadapan dengan musuhnya, hina kana yujabihul a'da, ketika dia berdepani, ketika dia mendepani musuh-musuhnya, apa kata Sayyidina Ali? Ayu yaumayya minal mauti afarru, daripada 2 hari, minal maut, daripada mati aku nak lari. Apakah 2 hari ini daripada kematian aku boleh lari? Yaumun la yaqdir au yaumun qadir, satu hari tidak ditentukan ataupun satu hari telah ditentukan. Yaumun la yaqdir illa arhabuh, satu hari yang tidak ditentukan, la arhabuh, aku tidak akan lari daripada. Wa minal maqdur, daripada yang telah ditetapkan, la yanjul hidar, tidak akan dapat menyelamatkan walaupun waspada yang besar. Kita ada 2 hari je. Contoh, mati. Sama ada mati ataupun tak mati. Kalaulah Allah Ta'ala dah tetap kita mati, Allah Ta'ala tetap dah kita mati, kita berwaspada macam mana pun kita tak boleh lari. Tapi kalaulah Allah Ta'ala takdir kita tak mati, yaumul la yaqdir, hari ini kita tidak ditakdirkan mati, la arhabuh, kita tak perlu lari. Tak boleh lari daripada mati. Sebab kita memang tak mati, kita tak sakit. Sebab tu ada 2 hari. Sama ada hari itu ditetapkan oleh Allah ataupun hari ini tidak lagi ditetapkan oleh Allah. Kalau mati tidak ditetapkan hari ini, kita tak perlu lari, tak mati. Ini kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Iman yang beri rezeki kepada kita ialah Allah. Iman. Ujian kita pendakwah-pendakwah ni, kadang-kadang dengan suasana yang ada ni, Allah Ta'ala uji kita dengan keimanan kita. Berusahalah memperkukuhkan iman kita dalam jiwa kita, dalam diri kita, dan kita kena letak bahawa kita ni melaksanakan kerja yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhlas. Sebelum kita masuk ikhlas, kalau kita baca Quran, Allah Ta'ala berkali terbuk, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu teruskan beriman kepada Allah. Teruskan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Tujuan nak perkukuhkan kita. Jangan kita jadi pendakwah kita rasa iman kita hebat. Tidak. Dan jangan kita letak dalam diri kita, saya nak kuat iman dulu baru nak dakwah. Jangan. Tak betul juga. Dengan kita berdakwah, itulah boleh memperkukuhkan iman kita, boleh memperkuatkan iman kita. Dia kena gerak seimbang, selaras dan selari. Kena gerak. Bila kita berdakwah, kadang-kadang kita akan berhadapan dengan nasihat orang, kita akan berhadapan dengan kritikan orang, kita akan fikir, Allah, iman, uji iman. Ini yang pertama. Yang kedua, al-ikhlas. Tuan-tuan, al-ikhlas. Ikhlas ni lahir daripada kekuatan keimanan.
Dan ikhlas ini juga dia berlaku pertembungan sira' nafsi. Dia berlaku pertempuran dalaman dalam diri kita ni. Ikhlas ni dia akan bertembung bersih dengan kotor. Dia akan bertembung dalam jiwa kita. Yang baik dengan yang buruk dia akan bertembung, dia akan berperang. Sira' dalam jiwa kita, dalam diri kita dia akan bertembung. Tapi bila kita kuat iman, ikhlas ini akan menguasai yang buruk, menghancurkan yang buruk. Ikhlas akan mengatasi yang baik, akan mengatasi yang buruk. Bila kita ada kekuatan ini, pertembungan kita akhirnya mengalahkan segala sifat-sifat yang tidak baik dalam diri kita. Akhirnya keikhlasan yang akan mendorong kita sehingga ila an yatajarrad. Ni tajarrud, salah satu rukun bai'ah. Ila an yatajarrad, mula bersifat mengosongkan diri daripada segala maslahat kepentingan diri. Wa an yataraffa', kita mengatasi diri kita daripada al-ghayat zatiyah, daripada kepentingan ataupun tujuan-tujuan diri sendiri. Wa an yaqsud, mesti dia niat daripada amalannya mencari redha Allah, bukan mencari balasan yang lain daripada itu. Tetapi bila kita nak berhadapan dengan ikhlas ini, perlu tengok kata dia, wa izastamarral mukhlis, apabila orang yang ikhlas itu berterusan dalam keadaan ikhlas ini, minal mujahadah, dia perlu mujahadah. Dalaman kita ni berlawan, tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak buat amalan, nak ikhlas ke nak tunjuk ke orang. Ni dia mari. Kadang-kadang kita nak ikhlas ke nak bangga diri sendiri. Kadang-kadang kita nak ikhlas ke nak tunjuk ke orang. Ni dalaman kita. Di dalaman kita. Dia bertembung dalam. Wattaghallub, dan akhirnya kita mesti berjuang sungguh-sungguh dan mengatasi segala waswas syaitan. Wan nafsul ammarah bisu'. Ni nafsu tadi. Nafsu, kalau nafsu kita nafsu amarah, nafsu kita akan mendorong, dan nafsu kita di waktu sama amarah, marah, besuk terhadap segala yang buruk. Akhirnya bila jiwa kita ataupun diri kita mula mengatasi segala yang buruk, maka akhirnya kita melakukan kerja-kerja ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa, ikhlas. Faman kana yarju liqa'a rabbih, sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya. Kenapa kita nak bertemu dengan Tuhan? Kerana nak redha Tuhan, nak pahala daripada Tuhan, kerana nak syurga daripada Tuhan, kerana nak redha Tuhan, kasih sayang Tuhan. Faly'amal 'amalan salihah, dia hendaklah melakukan amal yang salih. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, tidak syirik kepada Allah. Walakin, kata dia, ni asas ikhlas. Ikhlas ni mesti ada kekuatan dalaman kita. Kalau iman kita lemah, ikhlas kita kemungkinan terjejas. Maka apa dia hakikat amal yang salih? Kata pengarang, hakikat amal yang soleh ni dia kena ada dua. An yakuna muwafiqan lisyariah, mesti tepat dengan syariat. An yakuna khalisan lillah, mesti ikhlas pada Allah. Jangan dua. Jangan ikhlas tapi buat amalan tak kena pada agama. Tak boleh juga. Buat amalan mesti tepat dengan syariat. Yang kedua baru kena ikhlas kepada Allah. Kalau buat amalan tepat dengan syariat tapi tidak ikhlas, tak jadi juga. Semayang comel tapi tidak ikhlas kepada Allah, tak jadi. Ikhlas pada Allah tapi semayang tak ikut syariat, tak jadi. Kena dua-dua ni barulah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fudail bin Iyad ditanya tentang amalan yang paling baik. Amalan yang paling baik. Liyabluwakum, Allah Ta'ala akan uji kamu, ayyukum ahsanu amala. Siapa di kalangan kamu amalan yang paling salih? Qal, ahsinil amal, ahsanul amal, akhlasahu wa aswabuhu. Ahsanul amal, amalan yang paling baik ialah akhlasuhu, yang paling ikhlas. Wa aswabuhu, yang paling tepat, yang paling betul dengan syariat. Barulah kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak muda yang bersemangat nak melaksanakan kerja dakwah, mesti kerja dakwah kita betul dengan agama. Seseorang yang hati ikhlas tapi tidak melaksanakan kerja dakwah tak jadi. Kena kerja dakwah ikhlas, nak kerja dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nak sebut 3 perkara je malam ni, 3 sifat yang beliau sebut dalam kitab ni sebagai asas. Ma hiya muwasafat al-mukhlisin ad-du'a. Apa dia sifat-sifat orang-orang yang ikhlas yang melaksanakan kerja dakwah ini? Apa dia sifat dia? Kata dia, yang pertama, dia mesti qasad daripada kerja dakwah dia nak dapat pahala daripada Allah. Ini yang pertama. Kita turun, keluar daripada rumah, mesti letak ikhlas. Saya diceritakan, saya tidak tahu, saya dengar cerita daripada sahabat-sahabat, kawan-kawan. Ustaz Al-Syahid Ibrahim Libya, apabila beliau nak keluar daripada rumah, beliau mesti turun dengan ikhlas kepada Allah. Kalau beliau turun tidak ikhlas, beliau balik dulu, betulkan niat dia. Wallahu ta'ala, betul ataupun tidak. Tapi jika betul, itulah sifat yang paling baik. Itulah yang kita kena ajar. Dan itulah yang diajar oleh para ulama. Para ulama ajar pada kita sehingga sembahyang tu untuk mendidik hati kita ikhlas kepada Allah. Usalli fardaz zuhri 4 raka'atin lillahi ta'ala. Kenapa kita sebut tu? Walaupun ada kekhilafan ulama, tetapi kita nak ambil itu adalah proses tarbiyah yang diajar oleh para ulama untuk mendidik diri kita, orang awam ini, agar hati kita jangan leka untuk meletakkan keikhlasan dan meletakkan ibadat pada Allah. Itu kita nak turun daripada rumah. Ya Allah, ya Tuhanku, hari ini aku nak turun daripada rumah, nak laksanakan kerja Islam kerana-Mu, ya Allah. Yang kedua, antakuna jami' tasarrufatihim wa a'malihim wa sulukihim al-ijtima'i ala wafqi syariatil Islam. Mesti semua pengurusan kita, kerja kita, sikap kita dan semua sikap mesti bertepatan dengan syariat Islam. Mesti bertepatan dengan syariat Islam. Yang ketiga, wa an yuhasibu anfusahum bisyakli daim. Kita yang ketiga ni, jangan rasa berpada aku ni berjuang ikhlas dah. Mesti kita hitung diri kita, hisap diri kita secara umumnya seorang diri. Wa an yatasaalu, tanya madza yurid min tablighi dakwah. Apa yang kita nak? Saya ni buat kerja dakwah, duduk dalam gerakan Islam, duduk dalam jamaah Islam, turun menyampaikan Islam, saya pergi ke usrah, saya buat kerja ni, tujuan apa? Cuba kita tanya muhasabah kita masing-masing. Ni sifat orang yang ikhlas. Ada orang dia marah bila kita cerita bab ikhlas. Ni marah. Cerita apa bab ikhlas? Ikhlas. Awak cerita bab ikhlas. Nak orang lain dah ikhlas. Bukan. Keikhlasan itu adalah sifat yang penting. Diingatkan untuk kita. Kalau kita sudah memiliki sifat ikhlas, alhamdulillah, sepatutnya kita sebut. Kalau kita tidak lagi ada sifat ikhlas, tiba-tiba ada sahabat-sahabat kita mengingatkan agar kita ikhlas, kita bermuhasabah diri kita. Ya, ada orang dia marah. Oh, setara sikit cerita bab ikhlas, ikhlas. Nak orang dah ikhlas ke? Bukan. Sahabat-sahabat memberi nasihat, wasiat. Bukan kepada kita sahaja, tapi kepada diri dia sendiri dan kita semua, agar kita bermuhasabah dan kita bertanya diri kita, aku ni ikhlas ataupun tidak? Aku menjadi pendakwah, aku mengajar di masjid, aku mengajar di surau, aku mengajar online, aku buat apa sahaja ini, adakah ikhlas kepada Allah ataupun kerana nak menarik
audien, nak glamour, ataupun nak cari sapu. Boleh sapu sorak, lepas mengajar di masjid boleh sapu sorak. Adakah kerana tu ke atau kerana ni? Bukan salah saya kata. Tapi mesti ada muhasabah secara umum dalam diri kita. Barulah kita memiliki hati yang ikhlas. Yang keempat, yang zuru ila af'alihim. Mesti kamu tengok apa yang kamu lakukan. Adakah bertepatan dengan percakapan kamu dan keadaan kamu. Saya hari ini, saya cerita tentang dakwah. Saya cerita tentang iman. Saya cerita tentang ikhlas. Maka saya juga mesti melihat diri saya. Kamu bercakap, diri kamu ada tak? Diri kamu ni membuatkan kita memiliki sifat orang mukhlisin, orang yang berusaha bersungguh-sungguh membersihkan dan mensucikan jiwanya daripada segala unsur dan penyakit syirik. Letak Allah. Yang kelima, wa an yahdharu, hendaklah mereka berwaspada makaidah syaitan, daripada segala tipu daya syaitan, waswah nafsu dan hawa nafsu, fitnah ujub, mazaliqal riya, dan segala lubang-lubang riya. 5 perkara. Kalau kita nak jaga keikhlasan kita, kita kena ada 5 perkara. Yang pertama, memang kita qasad. Yang kedua, bertepatan dengan syariat. Yang ketiga, kita kena muhasabah diri kita setiap masa, tanya, aku ni ikhlas ataupun tidak. Yang keempat, kita kena lihat percakapan kita sama ataupun tidak dengan perbuatan kita. Nak jaga ikhlas kita agar berterusan, jaga-jaga daripada tipu daya syaitan, segala penyakit-penyakit yang boleh merosakkan kita. InsyaAllah, jika kita buat macam ni, kita akan dah selamat. Pengarang ni dia bawa satu kisah, satu cerita yang sangat menarik. Tapi pengarang ni tak cerita kepada kita sumber cerita dia ni. Saya bawa saja sumber saya, kitab pengarang Syekh kita ni. Sumber daripada mana, dan kita pernah dengar cerita ini. Seorang si Abid di zaman dahulu, dia sembah Allah. Faja'ahu qaumun faqalu, tiba-tiba ada satu golongan puak orang kapur mari mengadu ke dia. Dia kata, di sana ada satu puak, satu golongan yang sembah pohon, yang syirik kepada Allah, sembah pohon. Maka si lelaki yang kuat ibadat ni marah. Dia ambil kapak dia, letak atas bahu dia. Dia menuju ke pohon yang disembah oleh orang ramai. Tujuannya untuk menebang pokok tu. Di perjalanannya, fastaqbalahu iblis fi surati syekh. Dalam perjalanan dia, tiba-tiba dia bertembung dengan iblis yang membentuk rupa orang tua. Apa bentuk orang tua? Orang tua ni pandai bercakap, suka nasihat, lembut. Iblis menyerupai orang tua. Iblis ni kata, aina turid? Rahimakallah, engkau nak ke mana wahai si pemuda yang kuat ibadat? Moga-moga Allah Ta'ala merahmatimu. Kata si pemuda, si Abid ini, aku mahu menebang pohon yang disembah oleh orang ramai, syirik. Wa ma anta wa dhak, apa hubungan engkau dengan pohon itu? Tarakta ibadatak, engkau tinggalkan ibadat engkau. Wastighalaka binafsika, dan engkau sibukkan dengan diri engkau. Wa taghfarrarta li ghairi dhalik, engkau mula mengosongkan dirimu untuk tujuan lain. Mu tinggal kerja ibadat, mu sibuk buat, mari nak tebang pohon ni. Apalah ganggu kerja-kerja orang. Baik kamu berzikir, duduk di masjid, layang apa orang, sibuk tinggal ibadat. Baik kamu duduk di masjid yang iktikaf, seolah-olah begitulah. Inna hadha min ibadati, kata si Abid ini juga kerja ibadat aku. Kata si lelaki tua, iaitu iblis ini, fa inni la atrukuka an taqta'aha, aku tidak akan biarkan engkau menebang pohon itu. Akhirnya berlaku perbalahan di antara si lelaki tua ni dengan si pemuda Abid ini. Tembung. Berapa tiga bertembung. Kalau katakan gocoh lah.
Sehinggalah si Abid ini berjaya mencampakkan si lelaki tua ni ke tanah dan dia boleh duduk atas dada si lelaki tua ni. Iblis ni pun berkata, lepaskan aku. Aku nak bercakap denganmu. Iblis kata, lepaskan aku nak bercakap denganmu. Si Abid ini pun bangun. Si Iblis ni berkata, ya hada, wahai si pemuda yang kuat ibadat. Sesungguhnya Allah Ta'ala qad asqata anka hada. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menggugurkan ini daripada engkau. Dan Allah Ta'ala tidak akan memfardukan kerja ini ke atas engkau. Wa anta la ta'baduha. Engkau tidak sembah pohon ni. Wa ma 'alaika min ghairika. Apalah tanggungjawabmu tentang orang lain. Walillahi ta'ala anbiya fi aqalimil ardi. Bagi Allah Ta'ala ada ramai nabi-nabi yang ada di muka bumi ini. Walau sya', kalau Allah Ta'ala nak, nescaya Allah Ta'ala akan utuskan nabi-nabi kepada penduduk bumi ini. Wa amarahum biqat'iha, dan memerintahkan nabi supaya tebang sendiri pohon-pohon ni. Pandai Iblis ni. Iblis kata, buat apa mu? Allah Ta'ala akan menggugurkan tanggungjawabmu daripada tebang pohon ni. Allah Ta'ala tidak memfardukan engkau supaya ganggu dan sibuk dengan urusan ni. Mu sembah Allah Ta'ala, membuat ibadat pada Allah, kerja orang, apa tanggungjawabmu? Si Abid ni kata, la buddali min qat'iha. Aku mesti tebang pohon. Berlakulah perbalahan. Akhirnya si Abid ni berjaya kali kedua, menang, duduk atas dada si Iblis ni. Si Abid ni. Bila si Iblis ni tengok dia lemah, dia tidak mampu dah sekap, dia buat hilah. Dia kata, halaka fi amrin faslin baini wa baina. Adakah penyelesaian antara kita berdua? Iaitu lebih baik untukmu dan memberi manfaat padamu. Si Abid ni tanya, apa dia? Kau lepaskan aku supaya aku boleh bercakap denganmu. Si Abid ni pun bangun daripada genggamannya, daripada cekamannya, biarkan si Iblis baring. Si Iblis berkata, engkau seorang lelaki fakir. La syai' laka, kamu tidak ada sesuatu pun. Sesungguhnya engkau, manusia semua sepatutnya boleh menolong engkau. Maka mudah ceritanya, kata si Abid ini, si Iblis ni, aku akan tolong engkau setiap pagi ataupun sekali engkau tidur, engkau akan tengok mudahnya. Kau akan tengok bahawa lepas tidur engkau tu ada duit setiasa. Kau buka je ada duit. Kau buka saja ada duit. 2 dinar setiasa. Maka si Abid ni pun berfikir, betul juga orang tua ni kata kepada aku. Akhirnya dia balik. Buat rekah cerita. Buat ibadat. Bila waktu pagi dia tengok di kepalanya ada duit 2 dinar. Beberapa hari sehinggalah hari yang ketiga. Bila hari yang ketiga tak ada duit. Marah dia. Bila marah dia pergi ambil kapak balik nak pergi tebang pokok tu. Jumpa dengan Iblis yang menyerupai orang tua. Si Iblis ni halang. Iblis ni tanya, kau nak pergi ke mana? Kata si pemuda yang kuat ibadat ni, aku nak tebang pohon tadi. Kata si Iblis ni, engkau bohong, demi Allah engkau tidak mampu nak tebang dan tidak ada hak bagimu untuk tebang. La sabila laka ilaiha, tidak ada laluan untuk engkau menebangnya. Akhirnya berbalah dua orang, bertembung. Bila bertembung, tiba-tiba Iblis ini berjaya mengalahkan si Abid ini, si lelaki yang kuat ibadat. Terus si Abid ni tanya dia, ya hadha ghalabtani fakhalli anni. Engkau telah berjaya mengalahkan aku, wahai si lelaki tua. Lepaskan aku. Dan beritahu kepada aku bagaimana hari ini engkau berjaya mengalahkan aku, yang dulunya aku berjaya mengalahkan engkau. Kata si Iblis, dulu engkau datang nak tebang pohon kerana marah kerana Allah. Marah kerana Allah. Kali ini kamu datang kerana marah tak boleh duit 2 dinar. Membuatkan akhirnya aku menang kali ini. Wa hadhil marrah
radabta li nafsika walid dinar fasara'tuka. Hari ini kamu marah kerana dirimu, kepentingan dirimu dan kerana duit dinar. Akhirnya aku terpaksa berjaya mengalahkanmu. Menunjukkan bahawa kata pengarang ini, fabil ikhlas, izan, dengan ikhlas yakunu ta'thir, ada kesan dia. Wa yakunu ihtiram, ada penghormatannya. Wa takunu thiqah, akan ada kepercayaan orang bila kita ada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita kena tanam dalam diri kita, wahai anak-anak muda, para pendakwah. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, yang ketiga. Sebelum kita masuk yang ketiga, ikhlas ni benda yang ada dalam hati. Benda yang ada dalam hati. Bukan kerja kita untuk merobek hati-hati orang, untuk kita tengok ikhlas ataupun tidak. Jangan kita tengok orang tu, oh dia kedakwah tu dah ikhlas tu. Kamu tahu ke? Oh, saya tengok cara dia tu, nampak ambil gambar, sentiasa tulis dalam Facebook saja. Tak. Mungkin niat dia nak mengajar kita, nak mengingatkan kita, nak memberitahu kepada kita bahawa ini adalah kerja yang mulia yang mesti kita sahut sama. Mungkin. Jadi keikhlasan dalam hati seseorang itu bukan kerja kita untuk mengetahuinya. Itu kerja Allah. Kerja Allah. Demikian juga kita. Kita tak perlu saya dengan ikhlas ini menyebut. Sebut ikhlas, tapi kalau hati tidak ikhlas, tak jadi juga. Ini keikhlasan hati masing-masing. Keikhlasan hati masing-masing. Bukan kita memuhasabah keikhlasan orang. Jangan kata orang tu kerja dia cari makan je tu, bukan ikhlas sangat tu. Orang tu kerja dia tu bukan benda apa. Dia tak cari makan, mengajar, cari piti. Jangan. Bukan kerja kita menuduh orang. Bukan kerja kita mempertikaikan keikhlasan orang. Tapi keikhlasan mesti ada dalam diri kita masing-masing. Yang ketiga, jur'ah, keberanian. Keberanian ini, keberanian pada kebenaran adalah kekuatan diri yang sangat mulia bagi seorang yang beriman, yang nak melaksanakan kerja dakwah. Berani nak menyatakan kebenaran, berani untuk berhadapan dengan segala liku-liku perjuangan, berani untuk berhadapan dengan segala cemuhan, kritikan dan kejahatan musuh. Dan inilah yang ada pada sahabat-sahabat Nabi. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, mereka takut kepada Allah dan mereka tidak takut seseorang pun melainkan Allah. Cukup Allah menjadi perhitungan mereka. Pengarang ini dia bawa cerita sikit bagaimana orang di zaman dahulu berani. Seperti Izzuddin Abdus Salam, para ulama zaman dulu. Saya tidak bercadang untuk membaca cerita-cerita para ulama yang dahulu yang berani, yang hebat menyatakan kebenaran. Hanya di waktu yang sama, keberanian bukan bermakna bersikap melupakan asas. Ni pengarang ni sebut ni. Pengarang ini mengajar kepada kita, fama 'ala du'a illa an yata'assau bis salafis salih suja'atan wa jur'atan. Menjadi kewajipan ke atas pendakwah tiada lain melainkan mesti mereka mengambil contoh salafus salih tentang keberanian mereka. Moga-moga mereka akan dapat menghadapi pandangan umum mafih, melihat padanya adalah maslahah dan nak menolak kerosakan. Macam mana mereka nak menilai sesuatu perkara itu? Wa 'ala da'i fi hadzal majal. Dia kata, dalam kerja dakwah ni kita kena beza. Bersikap kasar dengan bersikap berani. Dia beza. Kasar ada, berani lain. Berani satu perkara, kasar satu perkara. Berani ni, berani kita sebut benda benar dan berani kita sampaikan sesuatu yang diajar oleh Allah sehingga membawa kita diuji oleh Allah. Wala yamna', tapi tidak boleh menghalang kita untuk menjadi pendakwah dalam pendirian kita rafiqan.
ada sifat lemah lembut. Hakiman, mesti ada sifat bijaksana. Berani mudah, berani tolol lah, berani sangat lah. Tapi tidak ada hikmat, tidak ada bijaksana. Tak boleh berani, betul tak? Tengok orang buat jahat, katok, pukul, berani sangat. Tak ada kebijaksanaan. Kena ada bijaksana dia. Macam mana nak membetulkan? Bala aslu, asas dalam kerja dakwah, kata dia, bila kita nak ajak pendakwah, man yada'u, kita nak ajak orang, nak nasihat kepada orang, arifku lembut, dengan ada hikmah, dengan ada bijaksana kita dan nasihat yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadiluhum billati hi ahsan. Ni asas dia. Walaupun kita kata berani, tapi berani lupa kebijaksanaan tak jadi. Berani mesti ada kebijaksanaan. Sehingga pengarang ni bawa satu kisah bagaimana ada seorang penasihat ataupun ada orang yang nak memberi ingatan kepada Abu Ja'far Al-Mansur. Dia nak beri nasihat, tapi dia bersikap kasar dengan Abu Ja'far. Dia cakap kasar ke orang. Sehingga Abu Ja'far kata kepada dia, "Hada, wahai pendakwah, bersikap lembutlah engkau dengan saya. Kerana Allah Ta'ala telah mengutuskan orang yang lebih baik daripadamu kepada orang yang lebih jahat daripada aku." Nabi Musa Allah Ta'ala utuskan kepada Fir'aun. Allah Ta'ala kata, "Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Hendaklah engkau berdua, wahai Musa dan Harun, berkata dengan Fir'aun qawlan layyina, percakapan yang lembut. Kita jatah kuasa masjid contoh, berhadapan dengan anak-anak muda, berani kita tegur anak-anak muda, berani tapi dengan hikmah, jangan kasar. La'allahu yatadhakkaru, moga-moga mereka mendapat ingatan, au yakhsha, merasa takut pada Allah. Demikian juga kita nak tegur kawan-kawan kita, nak tegur pemimpin kita, nak tegur siapa, berani kita nak nyatakan kebenaran, tapi ada hikmah dia, ada kebijaksanaan dia, apa yang memberi maslahah, faedah. Ada orang dia berani nak tegur yang dia Pertuan Agong, berani dia tulis dalam Facebook dia. Keberanian yang mesti ada hikmah, ada kebijaksanaannya. Kadang-kadang kita ni berani tapi tidak ada hikmah. Kita bercakap dengan Facebook, akhirnya orang salah faham, akhirnya dipergunakan oleh orang. Ni mesti ada hikmah dalam menghadapi sesuatu hadapan. Walladhi, ni saya ambil keikhlas rumusan yang disebut oleh pengarang. In annal jur'ah fil haqqi, memang keberanian itu dalam kebenaran, khuluqun mahmudun fid da'iyah, akhlak yang terpuji kepada pendakwah. Tetapi asal dalam keberanian itu mesti ada lemah lembut. Wala siyama, terutamanya mesti orang yang memulakan dengan sasaran dakwah dia. Liman yubdi'u ma'ahum, bagi orang yang nak memulakan dakwah mereka, pin nasihat, kena beri nasihat. Berani, tapi berani pun kena beri nasihat dulu. Wal hidayah, bagaimana kita nak beri petunjuk kepada dia. Wal islah, bagaimana kita nak perbaiki dia. Allahumma, melainkan mendorong kita, terpaksa kita bersebut secara jelas, melainkan memerlukan dorongan yang kuat. Itulah bisyarti alla yakhruj anit tur, agar jangan keluar daripada skop kerja dakwah kita yang sebenar. Dalam arti kata lain, berani, tetapi berani dalam penuh kehikmatan, penuh dengan kebijaksanaan. Berani bukan makna berani langgar je. Tak. Berani dengan strategi, berani dengan lemah lembut, berani dengan aturannya, berani dengan kehebatan dan kebaikannya, sebagaimana yang diajar oleh para sahabat. 3 sifat ini perlu ada pada diri kita. InsyaAllah kita akan sambung malam besok. 3 sifat ini kita cuba hias untuk diri kita. Yang pertama, kekuatan iman. Yang kedua, keberanian. Yang ketiga ialah ikhlas. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, keberanian. Agar insyaAllah kalau kita ada 3 ini asas, kita boleh bergerak melaksanakan kerja dakwah kepada Allah. Ramai orang bercakap tentang dakwah ini, tapi kadang-kadang bila kita ajak mereka untuk terlibat dalam sukarela dakwah, bawa risalah-risalah, jumpa dengan orang, ni malu dah. Bahkan tak berani dah kita nak bagi risalah. Sebab tu saya pemuji orang yang tabligh, dia sanggup pergi ke rumah-rumah, ketuk pintu, Assalamualaikum, mari sembahyang. Dia berani.
keberanian itu membuatkan mereka mampu melaksanakan kerja dakwah dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa besok, insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita tentang sifat nafsiyah yang sepatutnya ada kepada para pendakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala.